Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, tajuknya Kompang Batu Pahat. Cikgu harap semua murid telah pun bersedia. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini ada dua. Yang pertama, cikgu mengharapkan murid-murid dapat mengenal pasti kata majmuk yang terdapat dalam dialog. Yang kedua, murid-murid dapat membina ayat menggunakan kata majmuk tersebut. Kemahiran hari ini berfokuskan kepada tata bahasa. Kalau lihat pada gambar ni, ini merupakan kompang. Salah satu alat permainan tradisional bagi orang Melayu yang seharusnya kita pelajari dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Biasanya kompang ni akan dimainkan oleh pasukan kompang sekolah khususnya ketika menyambut ketibaan VIP. Contohnya semasa hari perasmian ataupun hari penyampaian hadiah dan sebagainya. Yang kedua, kalau di luar, kita biasa lihat orang main kompang ni semasa mengiringi ketibaan rombongan pengantin. Alif kawan Zara telah berkunjung ke bengkel perusahaan membuat kompang di Batu Pahat, Johor. Dia telah menemu bual pengusaha kompang tersebut. Berikut adalah temu bual antara Alif dengan pakcik tu. Soalan pertama dia bertanya, mengapakah pakcik meletakkan proses membuat kompang pada papan kenyataan ini? Alif nak tahu. Proses itu untuk memudahkan pakcik memberikan tunjuk ajar kepada para pengunjung. Soalan yang kedua Alif tanya, sejak bilakah pakcik mengusahakan bengkel ini? Jawab pakcik tu. Pakcik mengambil alih perusahaan ini daripada bapa angkat sejak 10 tahun yang lalu. Terusnya Alif nak tahu, bolehkah saya melihat proses membuat kompang? Boleh. Nanti pakcik tunjukkan. Terima kasih pakcik. Berikut merupakan proses membuat kompang. Langkah pertama, pilih kayu yang sesuai seperti kayu halban. Kayu halban ni untuk pengetahuan kamu antara kayu yang keras, baru sesuai untuk buat kompang. Selepas itu, langkah yang kedua, kayu ditebuk untuk dijadikan bingkai kompang. Langkah ketiga, kulit kambing yang dilekatkan pada bingkai kayu dijemur terlebih dahulu. Langkah keempat, bulu kambing pula dibuang untuk menjaga kualiti pada kompang tersebut. Langkah kelima, kulit kambing diinjak-injak untuk memudahkan proses meregang kulit kompang. Injak-injak menggunakan kaki. Kamu tengok, menggunakan tapak kaki. Langkah keenam, kulit kambing dipakukan pada bingkai kompang. Dan langkah ketujuh, menggunakan paku tekan pada kain merah untuk mengelakkan tercabut dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kompang siap dan boleh digunakan. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, ada 8 proses kerja untuk membuat kompang. Bukan semudah yang kita nampak je, mudahnya. Tetapi ada 8 langkah. Ini adalah proses membuat kompang. Kemahiran tata bahasa hari ini ialah kata majmuk. Jadi dalam proses membuat kompang sebentar tadi, kita dah baca, kita dah mengetahui proses daripada pertama sampai siap. Ada beberapa kata majmuk. Antaranya, 1. Kayu halban. Yang kedua, bingkai kompang. 3. Bingkai kayu. 4. Bulu kambing. Dan 5. Paku tekan. Ini merupakan kata majmuk. Contoh kayu halban. Kita tak boleh eja rapat sebab dia dua. Satu kayu, satu lagi jenis. Contoh kayu balak, kayu jati, kayu cengal. Itu antara jenis-jenis kayu balak. Ini merupakan contoh kata majmuk. Seterusnya tugasan kamu pada hari ini, senaraikan kata majmuk yang terdapat dalam dialog antara Alif dan seorang pakcik sebentar tadi. Cuba cari 6 kata majmuk yang terdapat di dalamnya. Antara kata majmuk yang terdapat dalam perbualan antara Alif dengan seorang pakcik sebentar tadi, yang pertama, papan kenyataan. Yang kedua, tunjuk ajar. Yang ketiga, mengambil alih. Yang keempat, bapa angkat. Dan yang kelima, terima kasih.
ada 2 kemahiran yang kamu perlu kuasai. Yang pertama, mengenal pasti kata majmuk. Yang kedua, membuat ayat menggunakan kata majmuk. Jadi arahan pada hari ini, bina ayat menggunakan kata majmuk berikut. 1. Papan kenyataan. Yang kedua, tunjuk ajar. Yang ketiga, mengambil alih. Yang keempat, bapa angkatnya. Yang kelima, terima kasih. Jadi kamu boleh buat ayat sendiri menggunakan kata majmuk yang diberi ini. Ini cikgu bagi contoh ayat kata majmuk. Kamu boleh ubah sesuai buat ayat kamu sendiri. Tengok contoh nombor 1. Papan kenyataan. 1. Maklumat berkaitan dengan pertandingan melukis itu dilekatkan pada papan kenyataan kelas. Yang warna merah tu adalah kata majmuk. Dia eja terpisah. Yang kedua, tunjuk ajar. Puan Ong memberi tunjuk ajar kepada kumpulan kami untuk menyiapkan spanduk itu. Tunjuk ajar, memberi tunjuk ajar. Bagaimana cara nak buat? Yang ketiga, mengambil alih. Pengusaha itu mengambil alih perusahaan ibunya pada tahun lepas. Mengambil alih maksudnya dia pula yang mengusahakan perusahaan tersebut. Biasanya kalau mak dah tua, dah tak larat dan tak mampu, biasanya anak akan mengambil alih lah, syarikat dan sebagainya. Yang keempat, bapa angkatnya. Okay. Miza telah dipelihara oleh bapa angkatnya sejak berumur sebulan lagi. Bapa angkat macam bapa sendiri juga. Yang kelima, terima kasih. Ini biasalah. Kama dan kawan-kawannya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zul. Okey, contoh. Kamu ucapkan terima kasih kepada guru dan sebagainya. Ini adalah contoh 5 ayat menggunakan kata majmuk yang diberi. Kamu boleh buat sesuai mengikut kebolehan masing-masing. Mengikut situasi masing-masing. Sebagai rumusan dan kesimpulannya pada hari ini, kita telah mengetahui bagaimana kompang itu dibuat. Sebagai generasi muda, seharusnya kamu mempelajari cara bermain kompang dan sebagainya. Di sekolah, waktu co-curriculum jika ada kelab kebudayaan, masuk dan sertai, boleh belajar. Ini adalah hasil warisan daripada generasi atuk nenek moyang kita dahulu dan seharusnya kita pertahankan. Alat permainan, alat muzik moden boleh belajar. Tapi pada masa yang sama, belajar juga alat permainan tradisional. Okey, itu saja cikgu nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye.